Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم. Yang saya hormati pengacara majlis pada pagi ini, yang saya hormati Tuan Imam Masjid Darul Husnul Khatimah. Mati baik, mati dalam kebaikan, bukan baik mati. Yang saya hormati kepada keseluruhan pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, Dr. Azman, kita punya pengerusi puitis pada pagi ini bersama dengan kita. Seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, adik-adik mahatafiz yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran, ketinggian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat kita bersama-sama berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan untuk menambah dan memperbarui iman kita. Kita mulakan pada pagi ini dengan kita merancakkan iman kita, supaya kita dapat elak daripada dosa-dosa pada awal pagi ni insya-Allah. Dulu orang kata rancak-rancak berdosa. Jadi nak rancak-rancak pahala tuan-tuan, pada pagi ini kita mulakan dengan kuliah subuh dan insya-Allah disusuli dengan tazkirah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya ingat Masjid Darul Husnul Khatimah ni, saya ingat kali keempat lah saya hadir ke masjid ni. Betul ke? Kali keempat lah. Kalau tuan-tuan tak ingat, tuan-tuan yang tak datang. Jadi saya kali keempat lah saya ingat saya hadir ke masjid ini. Dan pada pagi ini kita nak bicarakan seperti yang pengurusi maklumkan tadi, ialah bicara Maulidur Rasul. Kita bicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bicarakan tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bicarakan tentang batang tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa kita nak bicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab dia dua perkara. Yang pertama ialah idola kita. Yang kedua, dia adalah ikutan kita. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, dalam hidup kita ni kita ada idola. Idola kita ni dia kadang-kadang dia tidak menjadi ikutan kita. Tetapi Nabi Muhammad dia adalah idola dan juga ikutan kita. Macam ayah-ayah yang ada pada pagi ini, tuan-tuan mesti ada idola tuan-tuan. Pagi semalam saya ceramah di Putrajaya, saya tanya ada seorang budak, idola kamu siapa? Idola dia Bamper. Oi, saya kata Bamper ke buah per? Dia kata Bamper sah, tu buah yang makan. Ni Bamper pemain bola. Apa yang kamu ikut dengan Bamper? Kamu wakil sekolah ke? Tak ada. Habis kamu pandai main bola pun tak erti juga. Apa kenapa kamu idolakan Mbappe? Tak tahu, sebab idola lah, saya suka tengok satu hari saya nak jadi macam dia.
Tetapi dia tak ikut bom vampir tu. Sebab dalam hidup kita ni ada idola kita ni macam-macam. Macam ayah-ayah idola baby Shima contoh. Orang minat baby Shima, dia pun baju tak berapa nak cukup. Kadang-kadang kita idola kita tidak menjadi ikutan. Tetapi Nabi Muhammad, Allah Ta'ala kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan Nabi Muhammad itu ialah contoh ikutan, suri tauladan yang terbaik. Tidak ada tauladan yang terbaik melainkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada benda yang lebih hebat apa yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sistem Allah ni dengan sistem ciptaan manusia ni lain. Betul tak? Sistem ciptaan Tuhan ni dia tak pernah ada masalah. Mana ada? Adik-adik, pagi sampai ke maghrib dia tukarnya malam, automatik. Malam subuh ni dia tukarnya awal pagi, jadi automatik. Dan matahari pun dia naik, dia tahu bila nak naik. Kita pun tak payah nak setting bila matahari nak naik. Sebab Allah Ta'ala dah ada sistem Allah. Dan dia ni, sistem Allah ni cukup canggih. Dan manusia dia cuba nak mengatasi ciptaan Tuhan. Di China baru-baru ni, tahun lepas tak silap saya, dia buat matahari. Ada Aziz? Buat matahari dekat China. Dengar-dengar pula baru-baru ni matahari dekat China yang dibuat meletup pula. Dah buat meletup. Baru setahun naik ke atas, meletup dah. Allah Ta'ala dah ribuan tahun cipta matahari. Matahari tak pernah meletup. Oh, saya teringat dulu mendiang Sami Velu, ingat? Sami Velu ingat? Dia kata kita akan buat itu roket sampai matahari. Sampai matahari. Lalu wartawan tanya, Tuhan Datuk, matahari itu panas. Tak apa, kita pergi waktu malam. Macam-macam tuan-tuan. Nak menunjukkan apa tuan-tuan? Sistem Tuhan. Kita waktu PKP dulu kita guna teknologi Google Meet. Betul tak? Google Meet. Tengah-tengah Google Meet hang lain tu. Kepala pensyarah pun tak bergerak, kepala pelajar pun tak gerak, duk kaku. Ada pelajar dia buat-buat hang pun ada juga. Saya pernah buat jemputan dapat Google Meet dulu lah waktu PKP. Tengah-tengah ceramah saya tengok ada budak ni bergerak sana, bergerak sini. Bila kita panggil dia Muhammad Aiman, boleh cakap dengan ustaz, tiba-tiba tak bergerak. Tapi saya tengok kipas dekat kepala dia berpusing. Hai, dia ni kencing aku ke dalam? Ni kadang-kadang tuan-tuan, sistem manusia ni tuan-tuan, dia tak sempurna. Ciptalah kapal terbang yang paling canggih sekalipun. Kita dah kata dah, sistem kapal terbang ni bukan macam kita naik kereta. Kita naik kereta kadang-kadang lajak lah, mileage tu sampai 4,000 pun tak tukar minyak hitam, bergerak lagi. Kapal terbang, dia turun dia kena cek, nak mendarat dia kena cek, sebelum berlepas dia ada sistem cek komplit, pun terlepas juga tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sistem ciptaan manusia dia tak sempurna. Mata kita ni berkelip. Bayangkan Allah Ta'ala kremkan mata kita sekejap, tak berkelip 2 hari. Buka. Tidur pun buka mata tuan-tuan, bayang. Pengalaman saya ceramah, saya pernah jumpa ada seorang hamba Allah tuan-tuan, tidur pun buka mata, punya nak tidur sangat tu. Dia duduk depan, dia tak boleh tidur, tapi dia nak tidur, dia buka mata. Bila saya tanya, menjawab pun tidak, apa pun tidak. Kawan dia, ustaz, asyik ke? Wah, tidur buka mata. Canggih manusia sekarang tuan-tuan. Nak menunjukkan apa dia tuan-tuan? Sistem Tuhan tak pernah gagal. Yang gagal hanya sistem manusia. Bila Allah Ta'ala buat satu perkara tuan-tuan, dia mesti ada hikmah, dia mesti ada sebab, dan dia mesti ada satu perkara besar yang Allah Ta'ala nak tunjukkan, nak berikan. Begitulah bila Allah Ta'ala utuskan yang bernama seorang insan itu Muhammad bin Abdullah. Dia mesti ada sebab. Sejak diangkat Nabi Isa alaihi salam, manusia mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi Isa dalam keadaan tidak ada panduan waktu itu.
maka mereka mengamalkan ikut cita rasa mereka, sehinggakan manusia ketika itu beberapa ratus tahun selepas itu mereka berada dalam kesesatan. Lalu 12 Rabiul Awal Allah Ta'ala lahirkan seorang mutiara insan yang cukup berpengaruh di dalam dunia. Kata Michael H. Hart, seorang pengkaji barat, dia telah menyenaraikan 100 tokoh yang paling berpengaruh. Dia meletakkan nama yang pertama Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad SAW adalah sebagai seorang manusia yang paling berpengaruh di dalam dunia. Dia ni orang bukan Islam, tetapi mengiktiraf kehebatan Nabi Muhammad SAW dalam mempengaruhi manusia dalam sejarah peradaban manusia. Dia meletakkan nama yang pertama Muhammad bin Abdullah. Sebab itu mesti ada sebab Nabi diutuskan kepada kita. Tidak lain dan tidak bukan minadz-dzulumati ilan nur, mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Ada hikmah dia. Sebab itu Nabi Muhammad itu diangkat oleh Allah bukan insan yang kaya raya, tidak. Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan nabi membesar, ada mak bapak, tidak. Ahli sirah dalam kitab sirah ada menukilkan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu dilahirkan dalam kalangan tidak ada bapanya di sisi. Pasal apa? Pasal Nabi Muhammad berada dalam kandungan Siti Aminah, ayah Nabi telah meninggal dunia. Semalam saya ceramah, ada budak tu dia menangis. Saya cerita Nabi tak pernah tengok ayah, ayah pun tak pernah tengok dia. Dia menangis beria-ria depan saya. Saya katakan, "Dek, kamu ni kenapa?" Dia kata, "Ustaz, saya sedih." "Yelah, sedih pasal apa?" "Saya pun tak pernah tengok ayah saya." Budak darjah 2 semalam. "Kamu tak pernah tengok ayah kamu?" "Tak pernah." "Habis ayah kamu pernah tengok kamu?" "Pernah." "Hai, bila kamu lahir?" Rupanya dia lahir ni, dia lahir dapat umur dia dalam 5-6 tahun. Dia pun tak berapa cam ayah dia. Ayah dia pernah tengok dia lah. Dia tak pernah tengok bapak dia. Sekarang dia darjah 2 sekarang. Saya kata, "Dek, kamu beruntung sebab ayah kamu dah tak ada berbanding dengan adik-adik beradik yang lain ni. Kawan-kawan kamu yang ada ayah ni yang masih hidup." "Pasal apa Ustaz beruntung?" "Pasal saya kata kamu ni tak ada dosa dengan bapak. Yang banyak dosa dengan bapak kita yang ada mak bapak ni. Perasan tak? Yang banyak dosa kita adik-adik, tuan-tuan, kita banyak dosa dengan ayah kita. Pasal apa? Pasal kita duduk dengan bapak kita. Menyakitkan hati orang tua tu. Bila tak bercakap rindu, bila bercakap menyakitkan hati, itu masalah. Itu kita tuan-tuan. Saya, anak buah saya baru datang Sarawak hari tu lah. Baru datang hari tu Sarawak, Masya Allah. Saya kat sana saya ceritalah, dekat sini, sungai dekat sini, orang berenang pun tidak, apa pun tidak. Sebab apa? Sebab buaya banyak. Dia pun teringin nak datang. Datang Sarawak, dia berdiri dekat tepi sungai. Dia kata, "Pak Su ni penipu lah. Mana ada buaya, tak nampak pun." Aku kata, "Aku campak engkau karang dalam sungai, baru kau tahu banyak tak banyak buaya dalam ni." Tuan-tuan, jadi Nabi tak pernah tengok ayah dia. Tapi ayah Nabi dia tahu yang Nabi ni akan dilahirkan. Bagaimana? Siti Aminah mimpi Nabi. Mimpi Siti Aminah waktu mengandungkan Rasulullah. Allah Ta'ala hadirkan satu mimpi dalam tidur Siti Aminah. "Innaki qad hamati bi sayyidil alamin wa khairil bariyah." Wahai Aminah, anak yang kamu kandungkan ini bila lahir kelak bakal menjadi pemimpin agung di dalam dunia. Aminah pun bagi tahu suami dia. Lalu beberapa bulan selepas itu suami dia pula meninggal dunia. Lahirlah Siti Aminah seorang diri. Lahirkan Nabi Muhammad. Seperti mak kamu mengandungkan kamu dan melahirkan kamu, begitulah keadaan adik-adik bagaimana Siti Aminah melahirkan. Tetapi keistimewaan yang disebutkan oleh ahli sirah ketika kelahiran Nabi, sedikit pun tidak terasa sakit. Seorang ibu yang bernama Aminah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirlah Nabi Muhammad. Orang-orang yang berdekatan dengan Siti Aminah, dia tengok bayi yang bernama Muhammad, mereka terkejut. Pasal apa? Pasal Nabi Muhammad, dia tengok-tengok orang terus jatuh cinta. Semua nak pegang Rasulullah. Ya Allah, hebat budak ni, tubuh badan seperti umpama cahaya. Hebat budak ni, hebat. Ada satu orang hamba, dia ni namanya Nusaibah. Dia Suwaibah.
Suwaibah ni pembantu rumah kepada Abu Lahab. Dia pun mai datang tengok. Siti Aminah tanya, kamu ni siapa? Aku ni Suwaibah. Mana kamu Suwaibah ni siapa? Pembantu rumah Abu Lahab. Abu Lahabnya mana? Bapa saudara lain semua datang tengok dah. Yang Abu Lahabnya mana? Abu Lahab kata dia sampaikan salam, dia kata dia sibuk, busy dia. Lah pergilah panggil dia, ni nak tengok sebelum bagi orang luar datang tengok, panggillah bapa saudara datang tengok. Bapa saudara Nabi saya pernah sebut kan, bapa saudara Nabi ada berapa orang adik? 10. Mak saudara Nabi berapa orang? 6. Anak Abdul Muttalib saja ada 16 orang. Termasuklah Abu Lahab, Abu Talib, Sayyidina Hamzah. Ini bapa saudara Nabi. Semua datang tengok. Seorang saja tak datang tengok, namanya Abu Lahab. Punya tak nak tengok Nabi dia ni. Orang kata Muhammad hebat, bayi Muhammad hebat. Dia kata lantak biar le. Hebat tak hebat, aku busy, malas aku. Suhaibah, pergi Suhaibah, wakilkan aku. Suhaibah pun pergi. Suhaibah pun pergi dia tengok anak yang bernama Aminah, dia tengok anak yang bernama Muhammad ni, dia tengok, wahai Aminah, mana anak kamu? Ada dekat atas. Pergi tengok, dia cium pipi Nabi, dia kata aku sayang budak ni, aku sayang budak ni, aku sayang budak ni. Suhaibah ada anak yang masih lagi menyusu badan, dia bagi dia punya susu. Sebab itu Suhaibah itu termasuk antara ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi dilahirkan dan Nabi Allah Ta'ala cabut nyawa ayah dia. Ayah dia meninggalkan rumah yang kecil saja dan sedikit tanah keliling rumah. Itu saja harta yang ada. Maka Nabi ni bukan orang, pada asalnya dia ni bukan orang kaya, dia bukan anak orang kaya. Dan dia membesar, dilahirkan umurnya 2 tahun. 2 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi, selama 2 tahun. Masuk umur Nabi 4 tahun, Halimatus Sa'diyah serahkan semula kepada mak dia Siti Aminah. Kesihatan Siti Aminah tidak berapa baik, diserahkan semula kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah kata, tak apalah, aku jaga lebih lama lebih bagus. Pasal apa? Pasal Halimatus Sa'diyah dia ni bukan orang kaya, dia ni orang susah, orang miskin. Dia adalah mengembala berapa ekor kambing. Itu pun dia buat perniagaan, hasil dia ni tak kerja apa. Halimatus Sa'diyah dia dapat makanan pun sumber daripada susu kambing-kambing yang dibela tu. Itulah dia minum air dia. Waktu dia ambil Nabi susu kambing ni tuan-tuan, tak berapa nak keluar. Badan kambing tu dalam riwayat kurus kering. Nak perah susu tak berapa nak ada. Sejak dia ambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara benda pelik yang sampai hari ini difikirkan oleh Halimatus Sa'diyah, apa dia? Sewaktu dia jaga Nabi Muhammad, kambing dia bertukar menjadi gemuk dan menghasilkan susu yang cukup banyak sehingga dia boleh minum untuk ahli keluarga dan dia boleh menjual susu kambing ketika dia membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jaga Rasulullah. Kata Halimatus Sa'diyah, lagi lama aku jaga Nabi Muhammad ni, bayi Muhammad ni lebih baik. Sebab apa? Dia membawa rezeki ke dalam keluarga tu. Kemudian umur Nabi 6 tahun, Halimatus Sa'diyah serahkan kepada Aminah. Maka Siti Aminah pula meninggal dunia. Adik, Nabi jadi anak yatim piatu umurnya 6 tahun. Kita ada mak bapak ni seronok, faham tak? Tapi makin lama kita duduk dengan mak bapak kita tu lah, makin menyakitkan hati. Ngajuk dengan mak jalan tak kaki dalam rumah. Tuan-tuan waktu zaman muda pernah buat macam tu. Bukan kata tuan-tuan yang bercakap ni pun sama juga. Dulu zaman kita belajar kan, ngajuk dengan mak. Bukan mengajuk dengan mak, marah dengan mak, jalan tak kaki. Alah mak ni, bom, tutup pintu, boom. Bergegar satu rumah. 4 hari punya gegaran tak hilang tuan-tuan. Punya kuat dia gegar, dia terlupa rumah papan. Sampai mak dia masak kuali beralih. Tuan-tuan bayangkan punya kuatnya gegaran tu. Zaman dulu kita naik kereta ayah kita, pernah empas pintu kereta dulu. Betul tak? Marahlah dengan ayah. Nak pergi sekolah naik motor tak dapat. Ayah kata kau naik kereta, aku bawa. Kalau tak nak, ayah dah janji dengan kawan nak naik motor ni. Tak ada, aku kata aku hantar. Ayah kita pula bekas tentera. Kita duduk buat muka Mr. Bean, duduk belakang. Duduk menung. Lorat orang tu menyampah aku, esok aku naik motor. Tak heran aku naik motor. Cakap seorang-seorang tingkat belakang.
Turun sampai sekolah, dia kata esok abang nak naik motor. Dah tutup pintu kuat-kuat dah. Dia terlupa bapak dia pakai kereta kancil 660 yang tingkap ada pusing ke tepi. Dia tutup pintu kanan, pintu kiri terpelanting ujung tuan-tuan, punya reput kereta dulu. Sebab itu kita ni ada mak bapak macam tu. Betul tak tuan-tuan? Cuma kita dah besar, kita dapat fikir sekarang ni. Dulu waktu zaman budak-budak macam ni. Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW 6 tahun jadi anak yatim. Yatim piatu dah jadi. Sebab itu tuan-tuan, adik-adik, tuan-tuan kena ingat, Rasulullah diangkat bukan daripada kalangan orang kaya dan bukan daripada kalangan orang yang ada mak bapak sampai Nabi besar. Tak. Sebab itu dalam hidup ni, Nabi kata manusia bila dia hidup, dia kena santuni dua golongan. Yang pertama orang miskin, yang kedua ialah anak yatim. Dua golongan. Sebab itu kita jumpa orang susah, kita bantu. Tak? Kita bantu. Jumpa orang gila, kita bantu. Tapi itulah orang gila tu bahaya juga. Orang miskin lah, orang miskin tuan-tuan. Orang gila ni kadang tak boleh layan sangat. Bila kita layan, kita jadi gila tuan-tuan. Sungguh ada satu kes tuan-tuan, orang gila masuk sekolah. Orang gila bila dia masuk sekolah, Pak Gad tak sempat nak tahan. Pak Gad tahan-tahan, dia masuk bawah penghalang tu, dia lari pergi ke padang. Dia ambil kayu, dia baling kat padang. Dekat padang tu dia mancing, ni orang gila ni. Kebetulan pula minggu tu pengetua tu baru masuk. Pengetua tu baru masuk, jadi guard tu dia kata cikgu ada orang gila dekat kampung kita ni, saya kenal lah orang gila tu tapi dia dah masuk sekolah. Macam mana kamu bagi? Tak, saya tak bagi. Waktu tu saya tengah ronda, saya tengok dia masuk, saya lari kejar dia, dia lari ikut belakang. Habis kat mana dia? Dia duduk kat padang, dia memang tak kacau orang. Jadi pengetua pun tak apalah, dia pun tak kacau orang, tak ada apa insya-Allah. Pengetua pun jangan layan dia, dia kata layan dia, pengetua pun jadi gila. Lawan pengetua baru, semua orang dia nak tegur. Dia pun pergi ke padang, dia tengok orang gila tu tengah mancing. Saja dia menegur, guard tu kata jangan tegur. Pengetua tu tegur juga. Pengetua tu kata, banyak ikan hari ni. Orang gila tu tengok muka pengetua tu, orang gila tu kata, ni kat padang bodoh, mana ada ikan. Betul juga. Orang gila tuan-tuan jangan cakap tuan-tuan. Orang susah tuan-tuan kena bantu. Sebab itu tuan-tuan, dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita kena tolong orang susah. Pasal apa? Pasal orang susah itulah Nabi sebut dialah antara muka-muka ahli syurga yang bila ditakdirkan masuk awal syurga, itulah muka-muka dia. Sebab orang miskin ialah orang paling awal masuk dalam syurga berbanding dengan orang kaya. Syarat dia kena sembahyang. Jadi orang miskin tak sembahyang pun neraka juga. Jadi orang susah, dia jaga sembahyang, Allah Ta'ala uji kesusahan. Dia ni calon ahli syurga. Dia masuk syurga dulu berbanding dengan orang kaya. Selama mana? Allah Ta'ala kata, Nabi SAW sebut, arba'ina kharifan, selama 40,000 tahun, baru orang kaya dimasukkan ke dalam syurga. Pasal apa lewat sangat orang kaya masuk syurga ni? Pasal apa? Sebab orang kaya ni banyak sisi soal jawab bertemu dengan Allah. Ada satu orang saya ceramah dekat Semenanjung, gaji dia sebulan 200,000. 200,000 gaji sebulan. Saya tanya, Datuk, berapa gaji? Alah Ustaz, biasa je Ustaz, 200,000 sebulan. 200,000. Setiap bulan dia boleh beli lebih kurang 20 biji Myvi tau. Setiap bulan dia beli. Saya kata bapaknya kayanya orang tua ni. 200,000 sebulan. Setahun Ustaz darab lah 2.4 juta. Itu pun tak cukup. Tak cukup tengkorak dia, saya kata. Tak cukup tuan-tuan. Kita nak dapat 50,000 ni, aduh. Cabut anak tekak, duduk atas meja nak tekak pun belum dapat lagi lah setahun. Nak ceritakan apa tuan-tuan? Ada orang Allah Ta'ala murahkan rezeki dah. Lagi banyak dia kaya, lagi banyak dia akan jawab di hadapan Allah. Sebab orang miskin bila Allah Ta'ala tanya, umpama senang je jawapan. Wahai orang miskin, ya Allah, kamu kat rumah tengok TV ke? Contoh. Orang miskin jawab senang, ya Allah, rumah aku tak ada TV. Habis kamu tengok apa? Tak ada, tengok besin je lah, tengok besin, tengok apa yang ada je lah kat rumah tu. Tanya orang kaya, wahai orang kaya, kat rumah kamu ada TV.
Dia tanya balik, ya Allah, TV yang mana? Allah tak, banyak ke TV? Banyak. Kat ruang tamu 70 inci, kat dapur 40 inci, dalam bilik pun ada 50 inci. Oi, aku nak tanya kamu, TV 70 inci ruang tamu roh. Ya Allah, kenapa dengan TV tu? Tak, kamu beli pakai duit apa? Adalah projek-projek tu orang bagi dulu TV dapat hadiah. Projek apa? Buat jalan ni nak orang bagi hadiah lah. Dia bukan rasuah, ya Allah, tu hadiah. Jawab di hadapan Allah kita akan jawab. Orang kaya dia banyak jawab. Tanya orang miskin, wahai orang miskin, kasut ada? Ya Allah, tak ada kasut. Sepanjang hidup aku pakai seliput tu, beli pasar malam RM5.9. Tanya orang kaya, kasut ada? Dia kata, ya Allah, nak kulit apa? Banyak kulit kat almari tu. Kulit buaya, kulit biawak, kulit beruang, kulit tenuk, macam-macam lah. Jadi banyak sisi soal jawab. Sebab itu Nabi diangkat oleh Allah menjadi contoh kepada kita. Dalam kita orang susah sekalipun, Allah Ta'ala boleh angkat kita pada satu tempat yang tinggi. Tuan-tuan jangan risau. Kadang-kadang pandangan kita memandang orang yang hebat itu ialah orang yang rumahnya besar. Orang yang hebat itu orang yang keretanya besar. Orang yang hebat itu ialah duitnya besar, duitnya banyak, bininya besar, semuanya besar. Tetapi tuan-tuan, Allah Ta'ala angkat Nabi Muhammad. Dia ni bukan orang yang ada harta yang banyak. Dalam orang kesusahan, Allah Ta'ala boleh mulia dan angkat dia menjadi pembimbing ummah manusia. Dan Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada keseluruhan umat manusia sewaktu diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, kita santuni orang miskin. Yang kedua, kita santuni anak yatim. Anak yatim, tuan-tuan. Sebab itu Nabi dengan anak yatim begini, tuan-tuan. Nabi dengan anak yatim nak ceritakan Nabi sangat menjaga golongan anak-anak yatim. Sebab itu kalau kita kata kita sayang Nabi Muhammad, kita santuni dulu dua golongan ni, orang susah dan juga anak yatim. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di atas muka bumi, dia telah mengubah 360 darjah daripada manusia yang berada dalam kejumudan, dalam kejahilan, dalam kezaliman, kebatilan. Hari ini kita dapat merasai nikmat beragama hari ini. Tuan adik-adik, nikmat agama. Rasa tenang sih semayang tadi? Tenang. Yang semayang depan saya tadi, ya Allah, punya tenang tuan-tuan. Kaki kanan gatal, kaki kiri garu. Punya tenang. Siapa semayang? Begini garu tuan-tuan. Punya tenang kau semayang. Tenang tuan-tuan. Yang buat tak tenang bila semayang tak ada ilmu, tu yang tak tenang tu. Punya berhati-hati semayang. Saya semayang dulu tuan-tuan, ya Allah, nak baca tahiyat bukan main susah tu. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu nak menjaga at-tahiy. Allah, kita zuk semayang sebelah susahnya nak masuk at-tahiy. Aku sepak bisu terus hamba Allah sebelah ni gerak. Punya tu dahsyat tu. Sebab apa? Sebab semayang tak ada ilmu. Tu yang nampak susah. Padahal semayang ni senang. Sebab itu tuan-tuan, untung jadi umat Nabi Muhammad SAW. Pasal apa? Pasal umat Nabi Muhammad, Nabi jamin semua umat Nabi Muhammad akan berada di dalam syurga Allah. Semua sekali ke? Ya, Nabi sebut dalam hadis, siapa yang jadi umat Nabi Muhammad, semua sekali ni ending dia akan berkumpul dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Habis tak ada yang tak semayang, yang mencuri, tak, dia masuk neraka dulu. Habis ending sekali tu, dia masuk dalam syurga. Nabi kata orang terakhir yang akan keluar daripada syurga, dia ni orang yang terakhir masuk, dia orang terakhir keluar daripada neraka, dan dia orang terakhir masuk dalam syurga. Nabi kata syurga yang dia dapat adalah 10 kali ganda luasnya bumi. Tu orang terakhir masuk. Bawa kita masuk antara yang terawal. Masya Allah, berapa besar kita punya syurga tuan-tuan. Nabi kata ahli syurga, ni hadis sahih,
Nabi kata ahli syurga dia akan membeli belah dalam syurga. Maknanya apa? Maknanya ada shopping kompleks, ada matang mall, ada metro, ada hot spring. Nah, Nabi sebut dalam hadis, ahli syurga dia boleh membeli belah dalam syurga. Maknanya umpama shopping dan dia akan membeli belah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, pakai duit apa? Nabi kata, hanya sebut la ilaha illallah, apa yang diidam dan dihajatkan automatik akan diberikan oleh Allah. Oh, dahsyat. Saya minggu lepas saya balik Semenanjung, singgah KL. Turun-turun dekat airport tu ada satu kedai jam Swatch. Saya pun tanya, excuse me sir, ya, kedai jam mahal tu, cakap speaking lah. Saya kata dengan isteri saya, jam saya dah rosak, saya nak beli jam. Tak apalah, tengok Swatch. Oh, sedap, nama pun Swatch. Excuse me sir, can I tengok jam? Kita pun separuh-separuh lah kan. Bukan reti sangat macam Bangla cakap Melayu jugalah. Hari tak tahu itu, hari tak ada. Dia pun cakap Melayu. Kita pun may I tengok itu jam. Dia kata, encik nak beli ke nak tengok saja? Tak, saya kata kalau berminat saya nak beli. Encik confirm tak nak beli? Saya kata, apa benda dia tanya soalan ni? Sebab apa? Kalau kita confirm nak beli, dia nak keluarkan daripada casing apa semua tu. Kalau tak confirm, tengok pada luar je. Saya pun kata 50-50 lah kalau berminat ni. Okey, kalau tu cik tengok dululah. Tengok pada luar, tengok. Rupanya patut dia tak bagi keluar. Harga jam dia 12,000. 12 patut tak bagi keluar. Isteri saya kata, bang 200 ni. Saya kata bukan 200, ada satu depan tu 12,000 tu jam. Saya confirm kan, betul ke harga jam 12,000? Dia kata tu yang saya tak bagi dibawa keluar sebab harga dia 12,000. Saya kata tak apalah, saya kata dengan isteri beli Shopee RM39. Lagi boleh pakai, rendam air pun boleh. Dia RM39, beza dengan 12,000. Lampu pun ada nampak tu. RM39.90. Ni tuan-tuan, kita nak beli tak mampu. Dalam syurga, apa tuan-tuan nak? Nabi kata, semua dapat. Semua dapat lah. Teringin adik-adik, teringin nak minum arak dekat dunia haram, berdosa. Dalam syurga boleh minum sih. Oh, Nabi kata dalam syurga ada satu sungai, dipanggil sungai arak. Bukan kata kau minum, menyelam. Tarik nafas, menyelam. Oi, buat apa tu man? Berenang. Oh, dalam syurga. Ya Allah, nak ceritakan apa tuan-tuan? Indahnya. Sebab itu untung jadi umat Nabi Muhammad. Sebab itu Abu Las Ar-Samarkhandi dia pernah menukilkan kata-kata Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kata, ya Allah, aku melihat dekat Lauhil Mahfuz ada satu golongan manusia. Mereka ini duduk umat akhir zaman, tapi dialah paling awal masuk dalam syurga. Jadikan golongan tu daripada kalangan umat aku. Kata Allah kepada Nabi Musa, itu umat Nabi Muhammad. Ya Allah, aku melihat di Lauhul Mahfuz ada satu golongan manusia, mereka ini berniat lakukan kebaikan, lalu mereka jalankan apa yang diniatkan tersebut, engkau balas 10 kali ganda pahala. Kata Nabi Musa, jadikan golongan itu daripada kalangan umat aku. Allah Ta'ala kata, itu juga umatnya Muhammad. Ya Allah, aku melihat di Lauhul Mahfuz ada orang buat jahat, kau balas sekali saja kejahatan dia, jadikan mereka itu daripada kalangan umat aku. Allah Ta'ala jawab, itu juga umatnya Muhammad. Kata Nabi Musa, ya Allah, ada orang aku tengok dia ni niat buat jahat, tetapi dia tak jadi buat apa yang diniatkan tersebut, kau balas satu pula pahala kepada dia, jadikan golongan tu daripada kalangan umat aku. Allah Ta'ala kata, itu juga umatnya Muhammad. Kata Nabi Musa, ya Allah, sekiranya segala kebaikan kau berikan Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad, jadikan aku juga ini Nabi Musa salah seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pun nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani disebutkan di dalam kitab Nasaibul Ibad tentang perasaan iri hati Nabi Adam alaihi salam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iri hati ni maknanya jealous. Apa yang Nabi Adam jealous ni kepada umat Nabi Muhammad? Kata Nabi Adam, ya Allah, aku ni ya Allah, sekali aku buat silap, engkau telah menghukumku dan engkau telah mencampakkan aku daripada syurga, keluarkan aku daripada syurga,
kau pergikan aku ke dalam dunia. Tetapi umat Muhammad banyak dosa dan salah maksiat dia buat. Ending sekali kau berikan dia syurga. Irinya hati aku dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Adam, ya Allah, sekali aku buat silap ya Allah, buat maksiat kepada engkau ya Allah, melanggar arahan engkau ya Allah, engkau campakkan aku ke bumi ya Allah, dan engkau tidak menerima taubatku, dan hanya engkau menerima taubatku di kota Mekah sahaja. Ya, Nabi Adam bila dia makan buah khuldi, Allah Ta'ala campak dia dan isteri dia, campak Siti Hawa ke dunia. Nabi Adam jatuh di India, Siti Hawa jatuh di Jeddah, dan iblis syaitan di Basrah. Dia minta ampun di India, minta ampun, munajat, bertaubat pada Allah, sampaikan 450 tahun bermunajat, menangis. Allah Ta'ala belum makbulkan permintaan Nabi Adam, sehinggakan mereka bertemu dengan Siti Hawa di Mekah, bermunajat sungguh-sungguh kepada Allah. Itu pun dengan menyebut tentang kalimah Nur Muhammad, tentang nama Nabi Muhammad. Selepas itu baru Allah Ta'ala ampunkan taubat Nabi Adam alaihi salam. Kata Nabi Adam dengan nama Nur Muhammad, ya Allah, ampunkan taubatku ya Allah, aku berdosa ya Allah, aku melanggar perintahmu. Kata Allah kepada Nabi Adam, wahai Adam, bagaimana kamu tahu tentang Muhammad sedangkan Muhammad belum lagi aku ciptakan? Ya Allah, sewaktu engkau meniupkan roh aku ya Allah, aku memandang di aras tiang-tiangmu ya Allah, tertulis nama Muhammad. Tidak akan ada orang yang menulis nama Muhammad, melainkan itulah insan yang berada di tiang-tiang aras. Sudah pastilah insan itu orang yang paling kau sayang dan kasih ya Allah, nama Muhammad. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Sadaqta ya Adam, benarlah wahai Adam, Allah Ta'ala ampunkan dosa Nabi Adam alaihi salam. Di mana? Di Mekah. 450 tahun. Kita umat Muhammad, di mana kita buat dosa, di mana sahaja kita minta ampun, munajat pada Allah, Allah Ta'ala kata aku ampunkan di mana saja untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung jadi umat Nabi Muhammad. Yang malah bertaubat kita. Allah Ta'ala tidak mengira masa untuk mengabulkan permintaan. Kita yang mengira masa untuk menjumpa dengan Tuhan. Cari masa. Tak? Allah tak kira masa. Kita yang berkira-kira masa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Adam, ya Allah, aku buat masalah, aku buat sedikit maksiat ya Allah, lalu kau pisahkan terus aku dengan Siti Hawa. Tetapi umat Nabi Muhammad siang dan malam melakukan dosa, tetapi mereka hidup aman dan damai, sebuah keluarga yang harmoni. Allah, hebat jadi umat Nabi Muhammad. Yang keempat, kata Nabi Adam, ya Allah, aku buat silap ya Allah, engkau lucutkan pakaian syurga aku ya Allah, engkau berikan di dunia ini ya Allah. Tetapi umat Nabi Muhammad, dia buat maksiat dalam keadaan tidak berpakaian, masih lagi engkau menjaga aib-aib mereka dan kau memberikan pakaian kepada mereka. Itulah keindahan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebab itu kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Yang tak rasa beruntung jadi umat Rasulullah ni tak tahulah tuan-tuan. Kita beruntung nak jadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad buat saja mengikut Nabi Muhammad dah dikira pahala. Adik-adik pakai jubah niat ikut sunnah Nabi dapat pahala. Dia kena niat ikut sunnah baru dapat pahala. Ada orang pakai jubah dia tak niat ikut Nabi, dia tak dapat pahala. Sebab pakaian jubah ni adalah sunnah adat orang Arab. Orang Arab memang trend dia pakai jubah. Mencuri pun jenis pakai jubah. Sebab Arab memang pakaian dia jubah kan? Rogol-orang pakai jubah. Lagi senang, selak je katanya. Nampak tuan-tuan? Kita yang pakai seluar ni payah buka tali pinggang. Dia selak jubah tu. Tapi niat pakai jubah, niat ikut Nabi, dapat pahala. Pakai serban, niat ikut Nabi, dapat pahala. Baru-baru ni dia orang buat reunion. Yalah sekolah lama kan, dia buat reunion. Tema dia Arab. Allah, tema Arab. Canggih pakaian tu, dia orang duk pakai serban, jubah, celak. Seram pun ada tengok. Macam tema Halloween pun ada, tapi dia tema Arab. Oi,
pakai celak, duk pakai yang pusing apa yang bulat, nama igal apa tu. Yang letak kat orang Arab kan dia pakai igal. Yang bulat tu. Hitam lilik tu letak kat kepala. Tu Arab. Saya duk baca kajian, orang sekarang dia nak tiru Arab, dia pakai igal tu. Orang Arab zaman dulu tuan-tuan, tu dipanggil igal, yang lingkaran hitam tu igal. Igal tu sebenarnya tu orang musafir. Dulu orang musafir zaman Nabi, zaman jahiliah dulu, dia orang naik unta. Igal tu digunakan untuk kunci lutut unta. Bila unta kalau duduk, dia duduk macam ni, dia akan lock. Dia masuk sarung tu, dia lock. Unta tu tak boleh nak bangun. Tu dipanggil lock kaki unta. Tu dipanggil igal. Orang sekarang bukan heran, igal tak igal, yang penting cantik duduk di atas. Tak, sebenarnya tu untuk orang yang naik unta. Dia naik Myvi lain tu. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita ni macam tu, duk tema Arab. Ya. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu keberuntungan kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Buat apa saja dapat pahala. Sebab apa? Sebab umur kita ni tak lama. Umur kita ni pendek. Dahlah dapat keistimewaan jadi umat Nabi Muhammad masuk syurga awal. Tetapi umat Nabi Muhammad pendek umur. Layak tak masuk syurga? Tak. Dalam setahun Allah Ta'ala kurniakan ada satu bulan. Nama bulan itu ialah bulan Ramadan. Bukan istimewa bulan Ramadan itu saja. Dalam bulan Ramadan itu Allah Ta'ala kurniakan satu malam. Namanya malam Al-Qadar. Hebat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada pahala. Tidak. Jaga semayang saja. Sebab itu ada disebutkan oleh ahli tasawuf, solat kita ni bukan sekadar kita semayang, dia ada tingkatan dia. Betul tak? Sekurang-kurangnya kata ulama tasawuf, adik-adik, ada 5 tingkatan semayang. Yang pertama, solat orang jahil. Solat orang jahil. Macam mana solat orang jahil ni? Dia semayang tapi dia tak tahu apa. Rukuk dia baca tapi dia tak faham makna. Dan wuduk dia pun jenis tak sempurna. Sekadar melaksanakan kewajipan sahaja. Itu solat orang jahil. Dia tahu rukuk, dia tahu sujud, dia tahu lepas bagi salam, dia doa dah, dia pun tak faham apa yang dia buat. Itu solat orang jahil. Yang kedua kata ulama tasawuf, selepas solat orang jahil paling bawah, naik tingkat yang kedua dipanggil solat apa dah? Solat orang lalai. Solat orang lalai ni apa? Dia wuduknya bagus, sempurna. Dan cara bacaan dia pun bagus, cara bacaan dia pun sempurna, dan dia pun tahu makna sembahyang tu, dan dia tahu apa yang dia baca. Tapi lalai. Lalai ni apa? Lalai ni sebab tengah sembahyang hati dia merayak pergi ke lain. Tu yang cari kunci motor jumpa. Betul tak? Dia nak pergi masjid, kunci motor tak jumpa. Letih lah abah ni, kali siapa dah pakai motor abah, letak balik. Ni abang nak pergi masjid, naik abang. Bini dia kata, abang jalan kaki je lah abang, pahala lebih. Ni jalan kaki. Jalan kaki semayang. Allahu Akbar. Oh, atas peti ais. Bismillahirrahmanirrahim. Diingat tu. Itu daripada solat orang lalai. Sebab itu tuan-tuan, dalam kita contohlah kan, macam malam hari ni budak tahfiz ramai. Maka imam pun dia baca surah yang adik-adik mesti hafal sih. Ada sebagian hafal, tak apa. Ada satu masjid tu, dia baca surah. Sebab itu Nabi kata, bila kamu jadi imam, yang pertama ringkaskan bacaan, yang kedua baca surah yang makmum hafal. Sebab apa? Sebab belakang tu dia tak ada orang tahfiz. Ni hari ni budak tahfiz tak ada. Pasal apa baca surah yang makmum hafal? Sebab kalau imam tersangkut, siapa nak bantu? Makmum lah bantu. Qul huwallahu ahad. Allah. Lupa dah tu imam tu. Allahu akbar. Allah. Makmum senang dia hafal. Tuan-tuan bukan tahfiz pun, tuan-tuan duduk belakang. Allahu samad. Allahu samad. Okey ya. Ini kadang imam sebagian tempat dia baca ya Allah. Lepas tu tersangkut. Dia baca ayat pelik-pelik, lepas tu tersangkut. Siapa nak nolong tu? Inna
Makmum kat belakang, inna banyak. Inna dalam Quran tu banyak. Inna mana tu imam ni? Innallazi, innama ya'muru, innallah. Inna mana ni? Inna. Imam tu ulang 8 kali. Inna. Makmum kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu paling ringkas kot. Ni tuan-tuan, benda tu bila imam baca panjang, nak ditiru ayat tu imam, makmum tak hafal. Jadi dia buat apa? Dia baca yang apa ada kat depan tu. Duit kutipan masjid. Banyak masjid juga. Imam baca panjang sangat. Duk baca senarai AJK Masjid Haji Din. Haji Din aku kenal dia ni dulu ni. Dia kerja dengan aku dulu ni. Jadi pengerusi sekarang. Dia baca habis. Habis dia baca, tuan-tuan. Lepas tu dia baca skrin TV pula. Hari Isnin Ustaz Abdullah tafsir. Ustaz ni banyak tempat dia ceramah ni. Merata ustaz ni pergi punya. Kalau ustaz ni kuliah 100, kalau seminggu 700, dia kira duit ustaz tu. Ni pun masalah juga, tuan-tuan. Seminggu 700, bulan 2100. Itu maghrib sampai isyak. Siang dia kerja, banyak duit ustaz. Dia kira duit ustaz tu. Ni pun jahanam semayang, tuan-tuan. Itu dipanggil semayang orang lalai. Semayang orang lalai. Jadi yang ketiga, selepas solat orang jahil, yang kedua solat orang lalai. Yang ketiga kata ulama tasawuf, solat separuh lalai, separuh khusyuk. Dia cuba nak khusyuk, tapi bila syaitan datang mengganggu, dia cuba latih khusyuk lagi. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, maha suci Allah, Tuhan sekalian alam. Syaitan pun datang. Alam mana? Banyaklah alam mana? Dia cakap dengan syaitan, dia keluar balik. Dia tak kejap khusyuk, kejap lalai, kejap khusyuk. Bila dia lalai, dia cuba cari khusyuk. Bila dia lalai, dia cuba cari balik khusyuk. Itu solat orang pertengahan. Dan kata ulama tasawuf, sampai tingkat yang keempat dipanggil solat orang khusyuk sungguh. Siapa dia solat orang khusyuk sungguh ni? Dia tenggelam dalam kekhusyukan. Dia tak fikir apa dah. Dia masuk saja masjid, hal dunia dah tak fikir apa dah. Motor tak berkunci ke, kereta tak berkunci ke, rumah tak berkunci ke, anak isteri dia tak fikir dah. Yang dia tahu, dia nak semayang sungguh-sungguh dengan Allah kejap lagi ni. Itu